Assalamualaikum, saya Kanus Ilmi binti Muhammad Nur, nombor matrik C21A2124. Saya akan membentangkan reka bentuk rumah tradisional iaitu rumah dusun Pasir Putih Kelantan. Pengenalan antara seri bina terawal yang telah didirikan di gugusan Kepulauan Nusantara ialah rumah tradisional Melayu. Rumah tradisional bermaksud rumah-rumah yang dibina pada zaman dahulu dengan teknik pertukangan yang tidak lagi digunakan sekarang. Kita masih lagi dapat melihat rumah-rumah tradisional sehingga kini di seluruh Nusantara, sama ada secara fizikal atau menjadi sebahagian daripada artifak sejarah yang telah didokumentasikan oleh pelbagai organisasi kerajaan atau swasta dan badan-badan warisan. Hal ini adalah untuk memelihara dan memelihara tinggalan bersejarah yang mempunyai keunikan dan makna tersendiri melalui seni bina yang diterapkan dalam pembinaan dan pembuatan rumah tradisional tersebut. Sejarah dan asal-usul. Rumah Tiang 12 merupakan salah satu rumah tradisional di Kelantan yang mendapat nama daripada 12 tiang yang terdapat pada rumah tersebut. Rumah dusun merupakan salah satu tempat di mana kita sebagai anak-anak muda, terutama masyarakat di Kelantan, boleh mengenal budaya Melayu yang menitik beratkan seni bina dan ukiran-ukiran Melayu klasik. Reka bentuk rumah dusun ini direka sendiri oleh anak Datuk Haji Syukri yang bernama Masyila yang merupakan seorang arkitek. Rumah dusun ini bertapak di Lot 202 Kampung Banggol Setor 16800 Selising, Kelantan. Dikelilingi oleh tumpuhan kehijauan sebuah dusun dengan pokok buah-buahan tropika seperti pokok durian, rambutan, nangka dengan keluasan kawasan 2,5 ekar. Seterusnya iaitu reka bentuk yang digunakan dalam pembinaan rumah dusun. Teknologi alam Melayu yang tersendiri diguna pakai dalam pembinaan rumah tradisional Melayu yang dikenali sebagai tanggam dan pasak. Ia juga kurang menggunakan paku besi untuk menjaga keutuhan kayu daripada mereput. Hakikat daripada kayu berkarat akan mempercepatkan rebutan kayu dan mengurangkan ketahanan rumah. Ia juga memiliki 4 bilik di mana nama bilik ini dinamakan sempena nama anak-anak pemilik sendiri iaitu Masyila, Masara dan Melisa. Atap yang membentuk bumbung juga dibuat khas daripada tanah liat yang dikenali sebagai atap singgora yang kelihatan berwarna merah bata. Rumah dusun ini mempunyai serambi hadapan yang berfungsi untuk mengambil angin dan meninjau aktiviti di luar rumah. Pada serambi ini juga boleh dilihat tebal layar yang membolehkan pengudaraan ke atas atap dan ke ruang serambi. Tebal layar dihiasi ukiran mudah dan ia mempunyai papan pemuka yang bermotifkan bunga. Reka bentuk rumah dusun ini sememangnya amat menarik kerana diilhamkan daripada seni bina rumah tradisional Negeri Sembilan, Melaka dan juga Kelantan. Corak dan ciri-ciri ruang persekitaran rumah Melayu ini terbahagi kepada 2 ruang iaitu ruang hadapan dan ruang belakang. Koleksi rumah kampung Melayu yang menarik iaitu pintu rumah kayu sama seperti tingkap. Motif flora dan alam semula jadi ini terukir pada pintu rumah kayu. Keunikan dan keindahan ukiran kayu pada bahagian-bahagian tertentu di rumah Melayu tradisional ini menambahkan lagi nilai estetik seni binanya. Fungsi rumah dusun. Selain rumah dusun ini dijadikan tempat penginapan, ia juga dijadikan sebagai tempat gaduh wedding. Ia menyediakan pakej nikah, resepsi, pakej tunang, outdoor dan lain-lain. Dewan Seri Dusun dan Dataran Seri Dusun dijadikan sebagai tempat sambutan hari jadi bagi birthday package, resepsi dan sebagainya mengikut pakej yang ditawarkan. Bukan itu sahaja, rumah dusun ini juga menawarkan pakej yang menarik seperti pakej perkahwinan, akikah, majlis cukur jambu dan sebagainya. Beralih pula kepada bahan, proses dan kos pembinaan rumah dusun. Bahan yang digunakan dalam membina dan mendirikan rumah tradisional Melayu adalah penggunaan kayu-kayu, batu bata, besi, simen dan lain-lain. Jenis kayu yang digunakan juga berkualiti tinggi untuk ketahanan rumah dan juga keselamatan. Dalam proses pembuatan, jentera digunakan untuk penyediaan tapak rumah terlebih dahulu. Simen digunakan untuk membuat tapak rumah. Tiang batu dan kayu juga ditegakkan untuk menampung keseimbangan rumah yang dibina. Konkrit di lantai dibina untuk menampung beban isi rumah dan juga beban manusia. Seterusnya, tandas, bilik dan dapur dibina. Diikuti juga dengan proses mengecat. Proses terakhir iaitu mendekorasi dalaman rumah, pemasangan pintu, tingkap dan tangga.
Kerja-kerja membina dan menyiapkan sebuah rumah terusa ini menelan belanja sebanyak anggaran 2 juta. Akhir sekali penutup. Secara keseluruhannya, pembinaan rumah tradisional merupakan sebahagian cabaran dari bidang seni yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat manusia yang mempunyai fitrah semula jadi yang mencintai keindahan seni bina. Dengan kajian yang dijalankan ini, diharapkan seni bina Melayu yang tinggi nilai budaya ini dipelihara dan dikembangkan untuk generasi muda agar mereka dapat memahami dan menilainya dengan baik mengenai keunggulan dan keindahan seni bina ini. Seni bina ini merupakan warisan dan sejarah negara yang perlu diketahui oleh generasi akan datang agar tidak pupus di telan zaman. Disertai dengan lampiran kajian yang telah dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.